Okey guys, dekat Malaysia, penyakit stroke ni adalah penyakit ketiga yang tertinggi yang menyebabkan kematian selepas serangan jantung dan juga jangkitan kuman dalam paru-paru. Terdapat lebih kurang 50,000 kes kejadian stroke pada 2019 yang bermaksud kira-kira 130 orang mengalami stroke setiap hari di Malaysia. Bukan itu saja, dianggarkan lebih kurang 32 orang mati disebabkan stroke setiap hari dan 7 daripada 10 orang penghidap stroke ni perlu bergantung kepada orang lain untuk hidup. Jadi stroke ni dia sangat dahsyat, dia boleh jadi dalam sekelip mata, boleh jadi dekat siapa-siapa sahaja. Tapi jangan risau, penyakit ni sebenarnya sangat-sangat boleh dicegah dan boleh dirawat. Jadi dalam video ni saya nak kongsikan 5 tanda awal stroke untuk kita kenal pasti cepat-cepat dan apakah langkah untuk kita mengurangkan risiko stroke dalam diri kita. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Ok guys, untuk kita nak memahami stroke ni, kita kena lihat sikit fungsi otak kita. Otak kita ni dibahagikan kepada beberapa lobes seperti frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe dan juga occipital lobe. Setiap lobe ni mempunyai peranan masing-masing dan fungsi yang tersendiri. Penting untuk kita tahu fungsi setiap lobe ni adalah sebab apabila stroke berlaku, kesan sampingan pesakit ni akan bergantung kepada lobe-lobe yang terlibat. Contohnya dalam otak kita ni ada dua bahagian yang kontrol pemahaman kita dan pertuturan kita. Pemahaman kita ni dikawal oleh satu kawasan dikenali sebagai Wernicke's area yang terletak di left temporal lobe kita. Apabila orang tanya soalan dekat kita dan kita proses dan kita memahami soalan tersebut, ni adalah peranan Wernicke's area. Once kita dah faham soalan tersebut dan kita mula nak respon, information ni akan ditransfer daripada Wernicke's area kepada Broca's area yang terletak di bahagian frontal lobe. Kawasan Broca's area ni lah yang bertanggungjawab untuk kita beri respon dan menjawab soalan tadi. Dalam pesakit stroke yang melibatkan kawasan Wernicke's area ni, selalunya pertuturan pesakit ni tidak terganggu dan dia boleh bercakap. Cuma jawapan yang diberikan tu selalunya tidak tally dengan soalan yang kita tanya sebab dia tak faham soalan tu. Bagi pesakit stroke yang melibatkan kawasan Broca's pula, dia memahami soalan tetapi dia tidak boleh bertutur, dia tidak boleh menjawab, hanya keluar bunyi-bunyi sahaja. Jadi stroke ni boleh berlaku apabila ada sebahagian kawasan otak kita ni yang tak dapat oksigen dengan cukup dan menyebabkan neurons dalam otak kita ni mati. Ada dua punca utama yang menyebabkan oksigen tak sampai ke otak. Yang pertama adalah disebabkan saluran darah yang tersumbat dengan darah beku atau dikenali sebagai ischemic stroke, atau yang kedua adalah saluran darah kita pecah dikenali sebagai hemorrhagic stroke. Majoriti pesakit menghidap stroke jenis darah beku atau ischemic stroke, tetapi hemorrhagic stroke atau stroke jenis pendarahan ni lebih berbahaya. Ada juga lagi satu jenis stroke di mana kesan lumpuh atau kesan stroke tadi berlaku sementara sahaja dan boleh pulih selepas 24 jam. Stroke jenis ni dikenali sebagai TIA, Transient Ischemic Attack, dan selalunya dia tak memberi kesan berpanjangan atau kesan permanen. Jadi ada beberapa tanda untuk kita kenal pasti yang seseorang tu sedang mengalami stroke. Sebab kadang-kadang pesakit sendiri tak perasan yang dia sedang mengalami penyakit tu. Ada satu mnemonik yang kita boleh guna adalah B fast. B bermaksud balance, keseimbangan kita yang tiba-tiba rasa terumbang-ambing atau kita rasa sakit kepala dan pening. E adalah eyesight, mata kita boleh tiba-tiba jadi kelabu, kita boleh nampak dual vision atau kita boleh hilang penglihatan. F adalah face drooping atau numbness, muka kita tiba-tiba boleh jadi kebas sebelah, atau kalau kita suruh dia senyum, dia punya muka dia sengit sebelah. A adalah arm weakness, tangan boleh jadi lemah sebelah, selalunya apabila kita suruh angkat dua-dua tangan, hanya sebelah je akan naik, termasuk kaki juga boleh jadi lemah. S adalah speech, masalah pertuturan, nak bercakap atau tak faham apa yang orang cakap, selalunya kita suruh sebut nama sendiri. Dan T ni adalah time, masa. Sekiranya terdapat mana-mana gejala di atas, cepat-cepat call 999 atau bawa pesakit ke hospital dengan kadar segera. Masa dalam stroke ni sangat-sangat penting sebab setiap minit oksigen tak sampai ke sels kita, lebih kurang 2 juta sels neurons kita mati. Lagi cepat kita boleh beri bantuan kepada pesakit, lagi cepat kita boleh cairkan darah beku tadi dan mengembalikan saluran oksigen kepada sels yang mati. Jadi stroke ni kalau dia nak kena, dia akan kena dalam sekelip mata, tak ada warning signs. Tapi sebelum terkena, ada beberapa perkara yang kita boleh buat untuk kurangkan risiko kena stroke. Perkara pertama adalah untuk mengawal tekanan darah tinggi kita. Dalam 15 juta orang yang kena stroke seluruh dunia,
70% mempunyai darah tinggi yang tidak terkawal. Dengan kita dapat mengawal darah tinggi kita kepada paras yang normal, kita mampu mengurangkan risiko strok sebanyak 40%. Yang kedua adalah berkaitan dengan kencing manis. Kencing manis sendiri merupakan independent risk factor, di mana orang yang ada kencing manis ni mempunyai 2 hingga 6 kali ganda risiko untuk kena strok. Jadi even kalau kita ada kencing manis, sangat-sangat crucial dan penting untuk kita memastikan yang gula kita ni sentiasa terkawal. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kolesterol. Paras kolesterol yang tinggi, terutamanya kolesterol LDL, sangat berkait rapat dengan isu strok dan juga serangan jantung. Tanpa ujian darah, kita tak mungkin tahu paras kolesterol kita berada pada tahap yang normal ataupun pada tahap yang berbahaya. Antara perkara lain adalah seperti berhenti merokok, mengawal berat badan, makan diet yang lebih sihat, yang tinggi dalam zat dan serat, dan juga mengamalkan gaya hidup yang lebih aktif. Kita boleh cuba untuk dapatkan 8 hingga 10,000 steps setiap hari. Jadi guys, walaupun penyakit strok ni boleh jadi dekat siapa-siapa sahaja dalam sekelip mata, penyakit strok ni sangat-sangat boleh dicegah dan boleh dirawat dengan mengambil langkah awal dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Jadi kalau anda atau ahli keluarga anda pernah kena strok atau anda ada pengalaman jaga pesakit strok ni macam mana, kongsikan pengalaman anda di komen di bawah. That's the video guys. Saya harap bosku konten seperti ini. Kalau hamba dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hamba di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.